TV KPM. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tentunya anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazir yang bersiaran secara langsung di Didik TV. Baik, kepada anda semua ingat kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP seperti sentiasa mencuci tangan dengan kerap, sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Baik, kepada pelajar-pelajar SPM yang mengambil subjek produksi multimedia, anda cukup bertuah kerana cikgu yang akan mengajar anda sekejap lagi bukan biasa-biasa. Beliau merupakan cikgu yang luar biasa. Dan siapakah cikgu ini? Jom kita tengok profil guru hari ini. Let's go. Cuba dulu, jangan berputus asa. Itu moto daripada cikgu kita pada hari ini. Saya dah macam nampak lain, gambar lain, real life pun lain. Tak tahu siapa cikgu ni. Ini dia. Assalamualaikum cikgu Hambali. Betul cikgu ya? Betul. Iya, katanya cikgu. Ini kali pertama cikgu? Ya, kali pertama. Tapi nampak macam dah banyak kali. Confident cikgu Berdebar juga ni. Cikgu, dalam subjek produksi multimedia ni kan cikgu Ya. sebenarnya apa pelajar-pelajar ni orang kata ya lepas dia dah habis SPM, ke mana hala tuju mereka ni sebenarnya cikgu? Dia orang boleh jadi pereka grafik. Okey. Kemudian boleh jadi juru animasi. Kemudian boleh mungkin jadi juru audio. Macam-macam lagi lah. Ya. Nampak sebab kita tahu zaman sekarang orang kata animasi tu, dunia animasi memang tengah berkembang, betul cikgu kan? Betul. Okey, itu sedikit mengenai produksi multimedia cikgu Okey. Baik, pada anda semua, kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi disebabkan itulah cikgu, kita nak pergi ke sini untuk kita melakukan sanitasi. Boleh cikgu? Boleh. Okey, jom cikgu, silakan. Okey. Alright, kalau ada di atas meja ini kita ada hand sanitizer, jadi cikgu boleh gunakan. Okey. Amboi, cikgu kalau nervous pun picit janganlah bergetar-getar. Nervous sangat cikgu. Okey. Jangan risau. Okey. Cikgu, kita nak tahu jugalah kan, yelah kita dah tahu dah cikgunya siapa. Lepas itu subjek yang pun kita dah tahu ini sekolah pilihan hari ini. Siapa? Katanya ada 2 buah sekolah daripada Melaka dan juga Sungai Petani, cikgu. Ya. Cikgu kenal tak mereka? Belum berkenalan lagi. Belum berkenalan. Okey. Jom, ini dia pelajar-pelajar yang akan bersama dengan kita dalam sekolah pilihan hari ini. Assalamualaikum. Apa khabar? Ada kat belakang cikgu ni? Ada ramai lah cikgu. Ya, ramai. Okey. Sila perkenalkan satu demi satu, bermula daripada Is, sebutkan nama dan juga sekolah anda. Adakah anda daripada yang Melaka ataupun daripada sekolah Sungai Petani? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzayani binti Mak Faizal Bawani dari SMK K. Johari. Okey. Baik, seterusnya Sofia. Betul ke Sofia? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Norin Sofia binti Muhammad Fazil daripada sekolah SMK Aikro Melaka. Ni yang Melaka cikgu. Melaka. Macam mana bisnes awak? Kuih kari okey? Okey lah tu cikgu kalau dia gelak tu. Okey, seterusnya Hazim. Kenapa serius sangat muka Hazim? Senyum sikit Hazim. Tak ada. Okey, perkenalkan diri. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hazim Jasmi dari sekolah SMK Ikro. Okey, baik Hazim, itu dia Hazim. Seterusnya yang berada di bilik tidurnya kalau saya tak silap ni, Marsha. Betul ke Marsha? Ya, betul. Ya, sila perkenalkan diri awak Marsha. Assalamualaikum, nama saya Marsha Syabila binti Wan Isam daripada SMK K. Johari Sungai Petani, Kedah. Ini orang Kedah cikgu. Orang Kedah. Dan terakhir sekali, ini kenapa awak keluar rumah pergi kafe ni? Dia tahu tak wallpaper dia tu kat kafe. Okey, perkenalkan diri awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Syafia binti Syamsul Kamal daripada SMK Hijari. Okey, dari Sungai Petani, betul kan? Okey, ini dia cikgu antara pelajar-pelajar yang akan bersama dengan kita selama 1 jam ini bagi subjek produksi multimedia cikgu. Ya, betul. Okey, kepada anda semua jangan ke mana-mana.
kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan mulakan kita punya sesi pembelajaran kita dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Saya sangat menyukai elemen grafik kerana saya seorang yang suka menyunting gambar. Oleh itu, apabila saya belajar elemen grafik, saya dapat mengetahui perisian yang sesuai untuk digunakan dan tools yang sesuai untuk digunakan dalam menyunting gambar. Oleh itu, dengan menggunakan tools dan kemahiran yang saya ada, saya dapat menghasilkan gambar yang lebih baik dan berkualiti tinggi. Suka belajar tentang elemen grafik kerana saya seorang yang suka membuat poster. Jadi, dengan elemen grafik yang saya pelajari, saya dapat menambah baikkan hasil poster yang saya buat dengan cara memanipulasi image dengan lebih baik, dan juga saya dapat menambah baikkan skill penggunaan perisian Adobe Photoshop saya. Saya suka belajar elemen grafik kerana terdapat tajuk-tajuk yang menarik, contohnya seperti ilustrasi image vektor, manipulasi image dan pemodelan 3D. Bagi saya, pemodelan 3D adalah subtopik yang paling mencabar kerana memerlukan kemahiran untuk membina model 3D yang berkualiti. Selamat maju jaya semua! Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, kita dah tahu dah cikgunya, subjek yang kita nak belajar apa, sekolah pilihannya hari ini. Cuma saya pelik, mana lagi seorang pelajar ni? Siap saya rasa yang hilang Marsha, cikgu Marsha tak apa, mungkin kejap lagi dia masuk cikgu. Kejap lagi dia akan masuk balik. Okey, cikgu dah bersedia cikgu? Ya, boleh. Ya, nampak saya cikgu dah bersedia. Anda pun dah bersedia. Jadi tunggu apa lagi? Jom kita mulakan sesi pembelajaran kita bagi subjek produksi multimedia. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Akmal. Sama-sama. Okey, ini dia cikgu Ini dia Akmal. Modul 3. Ya. Elemen grafik Akmal. Okey. Baik. Murid-murid kalau boleh tengok boleh nampak tak saya punya slide ni? Okey, dalam elemen grafik ni kita ada 4 standard pembelajaran yang kita akan belajar. Baik. Okey. So, yang pertama pengenalan kepada grafik digital. Okey. Okey. Yang kedua, ilustrasi image vektor. Okey. Yang ketiga, manipulasi image. Baik. Yang keempat, pemodelan 3D. Okey. So, dekat sini murid-murid akan belajarlah macam mana nak buat grafik vektor. Kemudian lepas dah belajar grafik vektor, dia akan belajar macam mana nak buat manipulasi image. Mana dia edit sunting image tu daripada contohnya gambar Akmal seorang. Kemudian dia gabungkan gambar saya dengan Akmal, jadi 2 orang. Tak nak cikgu? Mungkin tak nak lah kan. Mungkin Akmal dengan orang lain lah. Okay. Yang ketiga, menghasilkan grafik 3D. So, murid-murid ni dia akan belajar step by step. Sebelum tu dia kena tengok dulu belajar teori lah. Sebelum pergi kepada belajar praktikal. Ini tajuk tingkatan 4 cikgu Ya, tingkatan 4 Akmal. Dan saya pasti pelajar-pelajar ini pun dah belajar betul? Ya, betul. Okey. Baik. Okey. Saya nak tanya pelajar. Cikgu kalau Okey, Muhammad Azin. Ya. Azim, jangan terkejut sangat Azim. Okey, nampak awak terkejut. Kalau ilustrasi image vektor, apa software yang kita guna? Perisian yang kita gunakan? Ya. Illustrator, Adobe Photoshop. Betul ke? Betul ke? Ini soalan bernilai RM10. Saya tak pasti. Kenapa tak pasti pula? Awak nak pakai talent hayat ke? Okey. Lain pula? Marshall? Siapa cikgu? Marsha? Marsha Shabila? On mic? Dah on mic ke? Dah. Okey. Perisian apa yang kita gunakan untuk menghasilkan ilustrasi image vektor? Boleh Adobe Photoshop boleh, Adobe Illustrator boleh. Okey, bagus. Okey. Anda pasti? Okey. Kalau yang kat rumah macam mana? Tahu tak?
Dekat rumah. Jawab kat rumah. Jawab. Apa dia? Final. Apa dia? Macromedia Freehand. Okey. Cikgu boleh bercakap dengan orang, cikgu? Boleh. Itu dia. Saya 6 bulan buat, tak pernah pun dapat bercakap dengan orang. Macam cikgu boleh tahu semua orang, cikgu? Okey, yang kedua, tadi kawan kamu Hazin cakap Adobe Photoshop. So barulah kita guna untuk manipulasi image. Okey? Ya. Kemudian pemodelan 3D. Okey. Is, apa dia software yang perisian yang kita gunakan untuk pemodelan 3D, Is? 3D Studio Max. Okey, bagus. Okey. So, murid-murid dah tahu apa perisian yang digunakan untuk menghasilkan elemen grafik ni. Dan saya rasa itu sangat penting, cikgu, kan? Untuk pelajar-pelajar ini tahu yang mana satu software untuk dipakai. Sekarang ni industri pun dah menggunakan software tu. Okey. Contohnya Adobe Illustrator, Adobe Photoshop dengan 3D Studio Max. Okey. Okey, so hari ini kita pergi kepada pengenalan kepada grafik digital. Okey. So, standard kandungan dia, standard menerangkan fungsi grafik dalam pembangunan produk multimedia. Kemudian membezakan jenis image raster dengan vektor. Okey. Saya tunjuk gambar ni dulu. Okey. Murid-murid. Apakah jenis image digital ni? Ya. Siapa nak volunteer? Siapa nak jawab? Volunteer? Sofia angkat tangan, cikgu. Okey, mana Sofia? Ya, Sofia angkat tangan, cikgu. Okey, Sofia. Okey, Sofia. Apakah jenis grafik itu? Yang pertama. Image vector. Yang pertama, image vector. Kenapa kata image vector, Sofia? Sebab dia sesuai untuk logo. Lagi? Sesuai untuk macam icon. Okey. Okey. So image vector dia tak realistik, dia macam lebih kepada lukisan, Akmal. Okey. Faham. Faham Akmal? Dia macam poster-poster macam itulah, cikgu, kan? Poster yang menggunakan macam betul-betul lukisan yang berwarna, bukan yang realistik lah. Faham. Okay. Yang kedua, image apa? Ya. Siapa? Vektor juga. Vektor. Tengok betul-betul. Raster. Raster. Ataupun sebab dia realistik. Realistik. Ataupun kita panggil dia foto lah. Foto. Ini image yang telah dimanipulasi. Mana kita telah sunting dia. Image mentor dengan gambar ikan dalam aquarium. So kita dah manipulate dia menjadi dua gabungan image. So jadilah manipulasi image kita panggil. Manipulasi image, cikgu, kita manipulate dia. Ya. Yang seterusnya tu, cikgu. Yang ketiga. Raster? Sophia je jawab. Orang lain tak ada. Tak apa, yang lain nanti kita tanya yang lain pula, cikgu. Okey, tak apa. Betul ke, cikgu? Dia tanya cikgu, betul ke, cikgu? Dia menanti jawapan, cikgu. Okey, so kita panggil raster juga. Raster. Tapi kalau perkhususan untuk grafik tu, kita panggil grafik apa? Kalau apa, cikgu? Pengkhususan, kita kata kita fokus kepada grafik dia. Dia raster, tapi khusus image bentuk apa? Image bentuk apa tu? Siapa ni? Sofia. Cuba tengok betul-betul. Cuba tengok. Dia macam ada kerusi, cikgu, dia macam meja. Lepas kita 3D ke, cikgu? Pandai. Betul ke, cikgu? Jangan koyak lagi. Jangan. Macam mana cikgu tahu saya pernah koyak kertas, cikgu? Peminat setia ni barangkali. Betul. Gambar grafik 3D. Sebab saya nampak ada bayang-bayang kat bawah, cikgu. Ya, betul, Akmal. Okay. So, grafik 3D ni kita menghasilkan menggunakan 3D Studio Max. 3D Studio Max. Okey. Baik, cikgu. Faham? Okey, seterusnya, cikgu. Okey, so kita tengok apa dia definisi tentang grafik digital. Okey, grafik digital ni sebarang hasil kerja grafik yang dihasilkan menggunakan sama ada perkakasan ataupun perisian komputer. Baik. Okey.
Terdiri daripada pelbagai bentuk yang ringkas seperti ikon dan garisan seperti Sophia cakap tadi. Kemudian realistik seperti gambar foto dan grafik 3D. Okey, kalau macam perkakasan, perkakasan ni kita ambil guna kamera. Lepas tu kita guna pengimbas ataupun scanner. So kita ambil itu contoh sumber yang diperolehi. Kemudian guna untuk logo. Logo kita hasilkan logo untuk menghasilkan grafik digital. Contohnya macam ClickUp Akmal. Macam apa? ClickUp. Oh, clip art. Itu contoh grafik digital. Baik. Sebelum dia masuk dalam ClickUp, dia kena hasilkan dulu. Faham. Kemudian yang seterusnya gambar foto dan grafik tu semua tu gambar yang kita boleh sunting lah menggunakan perisian-perisian seperti Adobe Photoshop, 3D Illustrator lah. Banyak dah sekarang dah cikgu kan? Ya, betul. Ya, okey. Baik. Okey. Kemudian kita tengok fungsi grafik digital. Apa tujuan grafik digital ni? Okey. Murid-murid boleh baca tak? Ya. Cikgu nak minta mereka tolong bacakan. Tolong baca soalan. Ya, cikgu nak minta siapa cikgu? Apa tu? Alia Syafia. Ya. Sejak bila awak? Tadi bukan dekat kafe ke? Dah balik rumah. Okey, Alia, cuba awak tolong bacakan yang ada di slide itu, Alia. Fungsi grafik digital. Yang pertama, mengilustrasikan sesuatu konsep. Okey. Yang kedua? Yang kedua, prototype produk. Okey. Yang ketiga, sumber penyampaian maklumat yang berkesan. Okey. Yang keempat, antara muka pengguna. Okey, terima kasih Alia. Okey. Itu fungsi grafik digital. Okey. Jadi kalau kita tengok fungsi ni, contohnya mengilustrasikan sesuatu konsep. So bila kita nak buat peta konsep, kita boleh gunakan perisian image vector untuk hasilkan konsep. Contohnya kita gunakan peta, kemudian kita gabungkan dengan kereta ataupun dalam bentuk kita kata bentuk buah, kemudian kita letak teks kat dalam tu. Kita boleh ceritakan apa konsep yang kita nak nyatakan kat situ. Contohnya kita ada peta negara, peta Malaysia. Kita tunjuk ni Kuala Lumpur, ni Johor, ni Melaka. So kita gunakan peta konsep macam tu. Peta konsep Yang kedua, prototype produk. So macam contoh kita gunakan kita nak buat mock-up. Contoh kita ada baju. Kemudian baju ni kosong, macam Akmal pakai tu baju kosong. Plain lah orang kata. Plain. So kita nak letakkan gambar grafik dekat baju kita. Baju. Logo lah. Logo. Ataupun grafik-grafik letak gambar. So kita gunakan Adobe Photoshop untuk buatkan gambar grafik pada baju tersebut. Ataupun kita tengok botol hand sanitizer ni. So kita boleh buat design untuk label dia tu. Faham. Alright. Itu prototype produk cikgu prototype produk. Seterusnya. Yang seterusnya antara muka pengguna Akmal. Apa dia antara muka Akmal? Saya tanya Akmal lah pula. Antara muka pengguna cikgu Saya rasa dalam banyak pengguna kita kena tahu yang mana satu muka dia. Bukan ke cikgu? Murid-murid macam mana? Ya. Siapa boleh tolong explain apa maksud antara muka pengguna? Kita minta ni boleh ke cikgu? Masya Syabila. Sabila. Masya boleh Masya. Antara muka pengguna tu macam software. Software. Macam apa? For friend? Macam software. Apa tu software tu? Perisian cikgu. Perisian. Perisian macam mana Masya? Dia macam kita boleh guna Adobe Photoshop, 3D Studio Max untuk edit apa semua tu. Saya rasa macam tu. Itu awak rasa Awak rasa? Nak tahu tak saya rasa macam mana pula? Murid lain?
Hafiz pula. Hazim. Hafiz siapa kat sini? Hazim, awak rasa antara muka pengguna ni macam mana, Hazim? Kejap. Okey, kita tunggu jap. Tak ingat. Ni awak, kalau setahu awak lah, rasa sebab kita bukan nak kata salah ke betul, ini kita belajar je kan. Ini seingat awak, Azim, awak rasa antara muka pengguna ni macam mana? Apa dia? Saya tak ingat. Okey, tak apa. It's okay. Mungkin cikgu boleh terangkan maksud antara muka pengguna tu yang lebih tepat? Contohnya kita tengok satu laman web. Okey. So kita tengok laman web, contohnya Facebook. Okey. Kita tengok kat situ ada bila kita buka laman web tu, dia ada kat atasnya ada logo Facebook. Okey. Lepas tu ada colon. Ada menu-menu. Itu antara muka pengguna lah untuk laman web ataupun perisian pembelajaran. Kita buka, kita tengok, dia ada start menu, dia ada gambar pelajar kat dalam tu. Kemudian dia ada button untuk pilihan kita. So itu kita panggil antara muka pengguna. Ataupun kita panggil lagi satu untuk menghasilkan apa? Web. Web. Selain web lah. Okey. Antara muka pengguna selain web, perisian pembelajaran dan satu lagi saya dah lupa lah. Itu antaranya cikgu lah. Antaranya lah. Itu antaranya lah. Antara muka pengguna. Saya tahu antara muka pengguna. Kalau dalam bahasa Inggeris apa dia cikgu? User interface. User interface. Contohnya macam kalau ini fahaman saya lah kan. Kita tahu kan kita punya smartphone kita kan. Kan kita selalu update. So kadang dia akan bertukar-tukar dia punya interface dia. Betul cikgu? Salah satu lagi contohnya interface untuk rancangan Didik TV ni kan. Kalau ada intro kan untuk mula tu itu contoh user interface juga. Yang dia kata Didik TV KPM. Itulah antaranya. Contoh. Okey. Baik, cikgu faham. Okey, seterusnya cikgu. Kemudian yang terakhir bukan terakhir lah saya kata sebab dia ada lagi sebenarnya. Kita ambil antaranya. Sumber penyampaian maklumat yang berkesan. So kita buat poster. Contohnya poster macam mana nak buat langkah-langkah nak menggunakan hand sanitizer, macam mana nak mematuhi SOP. Itu kita gunakan poster. So menggunakan grafik digital untuk menyampaikan maklumat kepada pengguna. Okey. Baik. Okey, ini dia. Okey. Ini kita tengok ciri-ciri image raster. Okey. So murid-murid boleh baca tak? Cikgu nak minta siapa cikgu? Tolong bacakan. Saya nak minta siapa pula ini? Siapa nak volunteer? Anyone? Semua volunteer cikgu. Saya nampak semua angkat tangan. Okey, Sofia. Okey, Sofia. Silakan Sofia. Ciri-ciri image raster. Imej nyata yang diambil daripada peralatan. Kedua, sumber daripada kamera atau pengimbas. Ketiga, saiz fail yang besar. Keempat, imej menjadi pecah apabila dibesarkan. Dan terakhir, imej tidak mudah untuk diubah suam. Okey. Itu ciri-ciri image raster. Contohnya kita ambil daripada foto. Okey. Foto tu dia ada resolusi dia. Betul. So, bila kita besarkan hingga contohnya kita ada gambar kat kamera tu kan. Kita besar nampak pecah-pecah petak-petak. Betul. Itu kita pixelarize juga. Okey. Lepas tu satu lagi dia saiz dia besar, Akmal. Okey. Bila kita besar, dia saiz besar. Kalau guna resolusi yang tinggi, lagilah dia pecah. Lagilah pecah pula. Resolusi tinggi lagi besar dia punya saiz file dia. Makin besar resolusi, makin besar saiz file dia. Okay. Tapi bila kita zoom rapat-rapat, dia akan nampak pecah gambar tu. Okey. Kemudian sumber dia daripada kamera dan pengimbas. Okey. So foto tu kita panggil foto sumber lah. Maknanya sebelum disunting dia panggil foto sumber. Maknanya kita ambil gambar. Okey, contohnya pemandangan. Lepas tu kita balik kat rumah, kita tengok gambar pemandangan tu. Kemudian kita nak edit, kita nak bagi cahaya dia lagi terang ke, nak bagi warna lebih cerah ke. Kemudian nak letak, contohnya letakkan teks kat gambar tu.
Okay, tarikh berapa bulan, kemudian letak akmal ke kat dalam gambar tu. Kat ujung. Kat ujung. Nampak muka keluar daripada gambar tu ke piece ke kan. Edit lah orang kata. Itu kita panggil sunting ataupun edit lah. Ya. Kemudian dia imej ni tidak mudah diubah suai. Kenapa? So katakan saya ambil gambar pemandangan. So saya tak boleh nak ubah dia bentuk. Contohnya nak ubah bentuk jalan raya tu nak jadi bengkang-bengkok ke, dia dah jalan straight, kita tak nak ubah. Okey. Kalau kayu tu ada pagar, kita nak jatuhkan dia ke, susahlah sikit. Sebab kita perlu kepakaran lah untuk membuat benda tu. Oh, okey. Okey. Itu antara ciri-ciri imej raster, cikgu. Ya. Okey, baik. Sebelum kita nak teruskan, kita nak bertirak dulu, boleh cikgu? Boleh. Alright, kepada anda semua jangan ke mana, selepas ini kita akan sambung balik bagi subjek produksi multimedia dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, tadi kita dah tahu dah ciri-ciri imej raster dan sekarang kita nak tahu pula ciri-ciri imej vektor. Betul, cikgu? Betul. Alright, jom cikgu. Ini, apa antara ciri-cirinya, cikgu? Silakan. Okey, kita tengok seterusnya ciri-ciri imej vektor pula. Okey, apa dia? So, saya nak minta siapa pula baca? Siapa? Hazim. Ya. Silakan Hazim. Okey. Ciri vektor, imej vektor. Imej lakaran mempunyai elemen lukisan, lakaran pada komputer, saiz fail yang kecil, kualiti imej tidak terjejas apabila dibesarkan. Imej mudah untuk diubah suai. Okey, terima kasih Hazim. Terima kasih Hazim. Okey. Imej dia ni menggunakan elemen lukisan. Maknanya dia guna garisan. Okey, kemudian dia guna bentuk bulat. Okey. Kemudian dia gabungkan untuk menghasilkan bentuk-bentuk seperti imej nyata lah, tapi dalam bentuk lukisan. So kita lakar pada komputer. Okey. Kemudian sci-fi dia kecil. Okey. Sci-fi yang kecil, kemudian kualiti imej dia tidak akan pecah apabila kita besarkan imej tu. Kemudian imej mudah untuk diubah suai. Kenapa saya kata mudah diubah suai? Apabila kita buat suntingan, contohnya kita menghasilkan grafik peta Malaysia. So, contohnya asalnya kita buat bentuk lurus je. Kemudian kita nak bengkokkan dia kawasan-kawasan untuk lebih detail. So kita boleh ubah lagi. Walaupun kita dasir, kemudian kita guna untuk poster, lepas tu kita nak ubah lagi, selepas tu kita boleh ubah lagi. So gambar dia tu bila kita zoom sampai kata rapat 100% lah. 100% rapat pada dia tak akan pecah. Gambar tu tak akan nampak petak-petak pecah dia. Oh, itu yang dipanggil imej mudah untuk diubah suai, cikgu. Diubah suai balik. Tapi kalau dia dah save dalam bentuk file JPEG ke, PNG ke, format PNG, dia susahlah kita nak adjust balik. Kita nak ubah balik. Tapi dalam format seperti dalam format Adobe Illustrator, freehand, kita boleh ubah lagi. Okey. Itu perbezaannya. Okey. Contoh imej raster dan vektor. Okey, murid-murid. Yang di rumah tu, tahu tak mana satu imej raster ataupun vektor? Cikgu tanya siapa, cikgu? Orang kat rumah tu. Murid. Jawab. Yang mana satu? Yang belah kanan tu apa? Cikgu, dia jawab yang muka harimau tu itu adalah raster, cikgu. Betul. Diorang jawab, cikgu. Betul. Tepuk tangan. Baik. Okey. So ni yang murid-murid yang sekarang ni, yang sebelah saya ni. Sebelah cikgu saya ke? Tak, belah apa ni? Belah bahu saya ni. Okey, gambar harimau warna putih tu, imej apa? Vektor. Okey, bagus. Apa vaksin? Vektor. Saya dengar vaksin tadi. Okey. Vektor, kalau kita tengok gambar dia tu seakan-akan serupa. Betul. Tapi dia lebih kepada lukisan. Okey, yang ni gambar nyata. Kalau kita nak ubah lagi gambar nyata ni tak boleh dah. Susah dah. Kita nak ubah misai dia pun melengkung sikit pun susah. Tapi dia akan
merosakkan semua image dia. Betul. Tapi kalau harimau ni kita nak ubah lagi taring dia lagi panjang ke, dia punya telinga lagi naik tinggi ke. So boleh ubah lagi image dia. Faham. Okey. Ini dua contoh gambar raster dan vektor. Ya, betul. Ya. Cikgu, walaupun saya baru belajar bagi subjek ini, cikgu, saya tahu nak membezakan antara raster dan juga vektor ni adalah kalau vektor ni dia lukisan. Ya. Kalau raster ni dia banyak takap pakai kamera, gambar yang nyata. Itu sahaja nak membezakan. Betul, cikgu? Betul. Okey. So saya harap pun murid-murid kat rumah dapat membezakan tu. Sebab benda ni kita biasa tengok, Akmal. Ya. Okey, kita ambil gambar. Ambil gambar, selfie, itu pun kita dah tahu. Kaki selfie cikgu ni. Cikgu, kaki selfie cikgu? Boleh lah. Okey. So, kalau murid ambil gambar, okey, pakai kamera, itu kita panggil raster. Raster. Gambar tu masuk komputer. Ya. Murid lukis guna software freehand ataupun Illustrator, lakar gambar muka sendiri, jadi dalam bentuk lukisan, itu kita panggil gambar vektor. Image vektor. Okey. Baik, alright. Sebelum tu cikgu, ada apa-apa soalan nak tanyakan kepada cikgu? Ada sesiapa boleh angkat tangan dan tanyakan soalan kepada cikgu? Semua faham ke? Kat rumah ada nak tanya. Sofia. Silakan Sofia. Saya nak tanya kenapa saiz image raster punya file lebih besar? Kenapa saiz yang image vektor tu kecil? Kecil. Okey. Mantap soalan. Thank you Sofia. Okey, Sofia. Okey. Image vektor ni kita lukis. Bila kita lukis, dia tak melibatkan kita panggil pixel kat dalam tu. Okey? Bila gambar biasa kita ambil, dia melibatkan pixel. Ya. So dia gambar original, gambar asli. So bila kita dah tangkap gambar dia, dia memberikan perbezaan saiz. Raster ni, image vektor ni kita lukis pakai garisan, kita pakai vektor. So dia lebih ringan. Bila kita nak ubah dia tak mudah pecah. Okey. Itu perbezaan dia je. Perbezaan dia sebab kita lukis. kenapanya? Kita gambar lukisan, kita gambar lukis. Okey. Gambar yang raster ni kita ambil gambar dia. Kita gambar dah ada, kita ambil. Kemudian bergantung kepada tetapan pada telefon tu. Contohnya 4K ke dia tangkap, 4K ke, 8K ke. Itu yang memakankan dia saiz dia besar tu. Okey, kalau kita ambil saiz resolusi kecil, gambar tu bila kita ambil gambar saiz kecil, dia akan bila kita besarkan dia akan jadi pecah sebab dia saiz dia kecil. Resolution dia kan? Resolusi korang panggil bahasa Melayu. Okey. Terjawab ke soalan itu Sofia? Terjawab. Alright. Okey. Tadi cikgu tak nak tanya soalan kepada penonton di rumah bukan? Ya. Kita ada soalan daripada Azhar cikgu, daripada Seri Pentas. Azhar, ada apa-apa soalan untuk ditanyakan kepada cikgu Azhar? Cikgu, talian terputus cikgu, saya minta maaf. Okey, it's okay. Alright, continue cikgu. Okey, so kita masuk soalan. Okey, bahagian soalan. Ya. Okey. Biasanya pengenalan pada digital ni, grafik digital ni soalan teori. Dia tak ada ABCD cikgu? Dia tak ada ABCD, dia pada subjektif. Subjektif, baik. Soalan subjektif ni kertas satu. Okey, bahagian A. Okey. So dia tak banyak, dia ada 2 markah, ada 1 markah, ada 3 markah, ada 4 markah. Okey. Ni contoh soalan dia. Okey. Contohnya nyatakan 3 fungsi grafik digital. Okey. So kalau kita tengok kat soalan tu, kita nampak 3. Ya. So 3. So maknanya kita kena jawab 3. Okey, nyatakan. Nyatakan ni maknanya soalan dia tak perlu panjang, hanya terus straight to the point. Straight to point. Okey. Nombor 1. Ya. Okey. Siapa boleh jawab? Izayani, laju angkat tangan Okey. Yang pertama. Dia untuk memudahkan menjelaskan sesuatu perkara. Okey. Macam image tu dia susun isi-isi semua tu, so senanglah nak faham. Panjang pula dia cerita. Cuba buat short form. Mudahkan saja. Mudahkan jawapan itu. Mudah je jawapan dia.
Tadi kita dah belajar komposisi digital, grafik digital tadi. Dia memudahkanlah untuk penerangan. Memudahkan penyampaian sesuatu maklumat. Okey. Okey, yang kedua. Terima kasih Izayani. Okey, terima kasih. Bagus cubaan yang pertama tadi. Seterusnya. Siapa nak cuba? Antara muka pengguna. Okey. Antara muka pengguna, cikgu. Interface. Ya, betul. Bagus. Okey. Sophia. Alright, seterusnya. Yang ketiga. Syafia, boleh? Prototype produk. Prototype produk. Betul. Okey, bagus satu. Okey, ada boleh nak tambah lagi satu? Siapa tambah lagi satu? Siapa antara Hazim dengan Syabila? Ya. Mengilustrasikan sesuatu produk, konsep. Betul. Okey. So kalau kita jawab cikgu tekan next, cikgu. Next. Cikgu nak tulis ke apa, cikgu? Maknanya kita nak bagi tahu kat sini apa yang kita jawab dapat markah 1 markah. Okay. Contohnya dijawab tadi antara muka pengguna. Muka pengguna. Okey. Cantik tulisan cikgu kan? Okey, so dia jawab dapat 1 markah. Katakan murid jawab lebih. Siap ada penerangan dan contoh. Boleh juga markah tak lebih. 1 markah je. Okay. Dia jawab lebih, jawab 4 ni. Kita kira 3 markah saja. So kalau rasa mana yang boleh jawab 3 je. Kalau tak confident lah katakan. Kalau tak confident, jawab 4 pun tak ada masalah. Okey. Okey, dan jawapannya sebelum kita ke soalan 2, cikgu. Cikgu boleh pergi soalan 2 tadi. Okey. Kejap belakang, kejap depan. Cikgu, kita nak rehat dulu, boleh cikgu? Okey, boleh. Alright, selepas ini kita akan sambung dengan soalan seterusnya bagi subjek produksi multimedia dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021. Baik, tadi kita dah pergi ke beberapa soalan bagi subjek produksi multimedia dan sekarang ini kita nak ke soalan seterusnya. Betul, cikgu? Betul. Okey, silakan cikgu. Okey, soalan yang kedua. Okey. Kalau kita tengok soalan kedua ni, senaraikan 3 perbezaan ciri-ciri email raster dan vektor dalam ruang yang disediakan. Kalau kita tengok sini, senaraikan 3. Ya. 3 ni ciri-ciri image. Okey, perbezaan dia. Kalau kita tengok perbezaan dia ni, kita ambil je ciri-ciri yang ada pada setiap image raster dengan image vektor tu. Kita masuk je dalam kotak dia tu. Okey. Ni senang, cikgu. Ini saya boleh jawab juga, cikgu. Okey, contohnya Akmal. Tak apalah. Okey, murid-murid. Okey. Boleh bagi jawapan. Hazim, boleh tolong saya tak, Hazim? Antara perbezaannya image raster dan juga vektor, Hazim? Image raster ni menggunakan image yang diambil daripada peralatan seperti kamera dan pengimbas. Betul. Image nyata. Contoh. Image yang nyata. Kalau kita ni permudahkan. Okey. Raster, image yang nyata. Kalau vektor, Hazim? Vektor? Lukisan atau lakaran pada komputer. Okey, betul. Bagus, Hazim. Okey. Lakaran pada komputer. Hazim, terseduh ke, Hazim? Okey. Yang kedua. Okey, kedua kita nak bagi siapa pula? Siapa nak volunteer? Mungkin kita minta ni, cikgu, bilik yang berwarna pink. Ya Marsha, ya Sabila. Silakan. Untuk image raster, dia menggunakan saiz yang lebih besar. Saiz. Okey. Yang untuk vektor pula, dia menggunakan saiz yang lebih kecil. Lebih besar. Allah. Okey, betul ke, cikgu? Betul. Cikgu, cukup tak kotak tu, cikgu? Nak saya besarkan kotak tu lagi ke? Amy, besarkan kotak tu, Amy. Okey, tak apalah, tak boleh lah.
Okey, Kenapa cikgu? Habis dakwat ke cikgu? Itulah dakwat tak keluar ni. Dakwat tak keluar pula. Okey. Okey, lagi satu jawapan Lagi daripada satu. siapa? Kita nak minta volunteer ke atau ada siapa-siapa nak jawab? Okey. Izzaya ni. Okey. Silakan. Okey. Cikgu tulis cikgu. Untuk raster, quality image dia akan pecah bila kita zoom. Okey. Kalau untuk vector, quality image dia tak terjejas langsung. Okey, bagus. Betul. Betul juga cikgu. Okey. So, quality image kalau kita zoom dia pecah. Dia pecah. Kalau vektor dia tak pecah, betul cikgu Okey, sambil-sambil cikgu tengah menulis tu. Dakwat dah tak ada ni. Cikgu, buat short form je cikgu. Jangan tulis semua cikgu. Masa cikgu, masa. Okey. Okey, tak apa cikgu. Ini dakwat dah habis ni. Okey, tak apa. Dakwat dah habis cikgu. Okey, so kalau kita jawab ni, aku kan. Ya. Murid-murid kalau kita jawab ni, dia 3 ciri. So, ini kita akan dapat 1 markah. Betul. Okey. Ini 1 markah. Kalau ini betul, dua-dua betul, dia akan dapat 2 markah. 1 markah. Okey. Okey. Katakan dia sini jawab, dia jawab quality image pecah, tapi kat bawah ni dia jawab jawapan lain. Ataupun dia tinggalkan, dia kosongkan. Tinggalkan. Dia tak mungkin tak dapat jawapan penuh lah. 2 markah sajalah. 2 markah saja sebab dia tak ikut soalan. Patutnya 3, dia kena jawab 3. Okey. So, kalau katakan sini quality image pecah, sini dia sebut tidak mudah diubah soal, jawapan dia masih lagi betul. Okey. So, dia akan dapat 3 markah. So, semua sekali 3 markah. 3 markah. Okey, soalan terakhir cikgu Soalan terakhir. Okey, jom tengok apakah bentuk soalan ini. Okey. Dia kata soalan yang ketiga. Padangkan jenis image dengan image. Jenis image dengan image yang diberikan dengan menulis. Kita tulis balik. Jawapan ni kita tulis balik, murid-murid. Kita tulis balik. Image raster. Tak nak keluar dakwat. Cuba cikgu ni tekan sikit, tekan sikit dak pen tu. Okey. Itulah saya pasti pelajar faham apa yang cikgu cuba untuk highlight kan. Kan dah hilang soalan itu. Okey. Hilang lagi. Okey, kita minta, saya pasti pelajar-pelajar dah nampak dah kan image tersebut. Jadi kita nak minta mungkin Alia Syafia. Alia boleh beritahu jawapan bagi image yang pertama. Yang kalau saya nampak ada macam lencana sekolah kalau tidak silap saya. Image yang pertama, image vektor. Vektor, okey, bagus. Sebab apa? Sebab dia nampak macam logo. Sebab dia lukisan. Lukisan. Okey, baik. Seterusnya, Sofia, yang jalan raya tu. Image raster. Okey, betul. Sebab apa? Sebab dia foto. Betul. Bagus. Okey, yang lagi 2 ni. Yang ketiga? Ya. Hazim, kalau dapat jawab soalan ni, sedu awak insya-Allah akan hilang. Okay, Hazim. Vektor. Okey. Sebab apa vektor? Sebab dia lukisan. Okey, lukisan. Bagus. Tengok, dah hilang kan sedu awak? Okey. Yang keempat. Yang Marsha, ya Syabila. Cakap. Dia image raster. Okey, image raster. Kenapa image raster? Sebab dia nyata. Okey, image yang nyata, realistik. Ada bentuk bunga. So, ini contoh-contoh soalan lah. Okey, terima kasih murid-murid. Semua betul. Bagus. Faham hari ni. Okey, tepuk tangan. Tepuk tangan. Ya, tahniah. Okey, tahniah. Okey. So, setiap jawapan yang kita bagi kat sini akan dapat markah 1 markah. Okey? 1 markah. Satu. Satu, lepas tu dan satu. Okey. So, semua sekali 4 markah. Cikgu, izinkan saya untuk bertanya kepada mereka ni, cikgu. Saya tak tahu apa sebenarnya cita-cita diorang, cikgu. Okey, boleh. Apa reason diorang ambil bagi subjek ni? Boleh ke, cikgu? Boleh. Okey, kita nak minta ni dulu. Izayani, apa cita-cita awak sebenarnya dan kenapa awak ambil subjek ini, Izayani? Cita-cita nak jadi Mereka fashion? Bukan. IT, bahagian IT. Bahagian IT. Memang ada kena mengena cikgu kan? Okey, yang ini Marsha Syabila.
Cita-cita saya nak jadi graphic designer. Bagus. Memang ni lah kan. Okey, kalau Hazim nak jadi apa Hazim? Hazim? Ya, okey. Hazim nak jadi apa Hazim? Maybe composer or something. Komposer, producer multimedia ada. Jangan lagi dia mesti nak jadi ni juga kan, mengenai IT, betul tak? Kalau betul angguk je, jangan jawab. Angguk je. Dia tak angguk cikgu dah lain. Okey. Cikgu, mungkin cikgu boleh bagi rumusan secara ringkas saja cikgu untuk masa yang kita tak berapa banyak ada ni. Apa cikgu boleh cakap kepada pelajar-pelajar di luar sana yang mengambil subjek ini cikgu? Silakan. Okey. Untuk murid-murid yang mengambil subjek multimedia, okey. Sebelum kita menjawab soalan tu, kita baca dia dulu. Okey. Dia soalan yang pertama, bila bentuk soalan dia tu, yang pertama dia ada ayat pernyataan. Dia memberitahu kita apa yang kita buat sebenarnya. Okey, kadang-kadang dia ada gambar. Gambar tu adalah bantuan rajah untuk mengingatkan kita balik. Kemudian dia ada soalan kat bawah dia. Soalan itulah kita baca betul-betul apa yang kehendak dia. Okey? Apa kehendak yang soalan tu nak. Okey, kalau kata nyatakan, mana kita nyatakan. Kalau dia nak 3, kita jawab 3. Kalau tanda right dan betul, kita tanda right dan betul. Okey? Kalau pangkah, kita pangkah. Okey, kalau suruh tuliskan, kita tulis balik langkah dia. Okey, apa-apa pun kita jangan pangkah cikgu tak baik. Kita kena orang kata bersyukur dengan apa ilmu cikgu diberikan dan kita restu daripada cikgu. Okey, pada anda semua terima kasih banyak diucapkan kepada Cikgu Hambali di atas ilmu itu dan juga terima kasih kepada pelajar-pelajar kita. Kita jumpa lagi untuk subjek seterusnya. Kalau ada salah dan silap saya mohon maaf. Saya Akmal Nazri, Seminar Road to Success SPM 2021. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bonda kepada Nusratul Husna binti Muhammad Hanif 5 MPV. Harapan saya kepada Nusratul Husna agar dijernihkan hati, dibukakan pintu hati dan mencapai kejayaan yang cemerlang dalam SPM nanti. Umi dan ayah sentiasa doakan yang terbaik untuk Husna. Selamat berjaya anak saya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rumijah binti Muhammad Jadin, ibu kepada Khairul Amira Afifah binti Muhammad Uzair dari Sekolah Menengah Kebangsaan Aigroup. Saya berharap peperiksaan SPM yang akan datang ini anak saya akan sentiasa berusaha dan tidak mudah berputus asa untuk berjaya dan sentiasa diberi kesihatan yang baik insya-Allah. Saya mengucapkan selamat menduduki peperiksaan SPM dan memperolehi keputusan yang cemerlang. Amin.